Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Okey, kejap bagi saya 2 minit. Okay, so hari ni kita nak sambung betul tak last kali saya stop sampai nombor 9? Betul. Betul Okay, so kita tengok nombor 10 So kalau nombor 10 ini dah masuk pada hukum hook So sebenarnya hukum hook ni awak ada belajar masa awak tingkatan 3 sains, tapi dia kira tenaga kupayan kenyal tu semua kan, pasal awak belajar pasal graf. Okay, so itu sebenarnya dah belajar sikit tapi saya akan ulang lah daripada awal apa yang awak kena tahu So kita tengok dulu. Okay. So apa itu hukum Hooke? So hukum Hooke okay. So apa itu hukum Hooke? So hukum Hooke ni dia jadi warna macam ni. Tak apalah, saya tukar lain. Cikgu bawa ikut. Okey je. Dan mungkin kita ambil lambat sikit lah dalam 5 minit macam tu. Okay, so saya terang dululah So hukum Hooke ni dia adalah berkenaan tentang bahan yang kenyal Bahan yang kenyal, contoh spring contoh spring yang paling senang lah kita dapat. So apa kata hukum Hooke So hukum Hooke hukum Hooke dia cakap pemanjangan pemanjangan spring adalah berkadar langsung dengan daya yang dikenakan dengan daya yang dikenakan selagi tidak melebihi had kenyal. Had kenyal. So had kenyal ni apa? Contoh kalau kita letak spring so kita letak spring, kita tambah beban, kita tambah jisim spring tu, tambah, lepas tu bila kita alihkan, spring tu dia dah tak boleh balik pada keadaan asal tu. Dia dah tak boleh balik pada keadaan asal dia. Jadi spring tu dia dah renggang dia dah rosak. Jadi itu had kenyal dia. Jadi kalau katalah awak letak 50 gram beban awak letak 50 gram beban pada spring tu dah tak boleh nak balik pada asal. Dia dah hilang sifat kekenyalan dia. So kita kata had kenyal bagi spring tu adalah 50 gram. Tu maksud had kenyal tu. Jadi dia hukum Hooke ni dia ada graf dia lah. So graf dia adalah pemanjangan lawan dengan dia punya daya kan. Jadi selalunya F-nya kat sini, S-nya kat sini. Dan kadang-kadang dia terbalikkan. Boleh juga F-nya kat sini, X-nya kat sini. So awak tengoklah yang mana satu manipulasi. Kalau dia manipulasi daya, awak letaklah daya tu pada paksi X. Kalau dia kata dia letak manipulasi tu sebagai pemanjangan, awak letak pada paksi Y awak tu adalah daya lah. So graf ni adalah berkadar langsung. Dia berkadar langsung. Berkadar langsung tu mesti kena lalu kosong-kosong lah. Mesti kena lalu pada paksi arasalan dia. So ini graf dia. Kemudian daripada graf ni, kita boleh tahu tenaga keupayaan kenyal. So ini yang awak belajar
masa form 3 dulu. Belajar pasal tenaga kan. So tenaga kepayaan kenyal, tenaga kepayaan graviti. So daripada graf hukum Hooke ni, kita boleh tahu tenaga kepayaan kenyal. So macam mana nak tahu tenaga kepayaan kenyal daripada graf? Cari luas di bawah graf. So yang ini. So sampai mana garisan putus-putus ni tengoklah. Kalau dia kata ketika daya 10 Newton contoh. So katalah 10 Newton tu dekat sini. So awak garis, awak kira lah berapa luas dia. So berapa luas dia, ini bentuk segitiga kan. So luas segitiga setengah darab, tapak darab, tinggi. So boleh guna untuk rumus tu untuk kira. Dan unit bagi tenaga awak kena tahu SI unitnya adalah Joule. Joule. So tu tenaga kepayaan kenyal, boleh cari daripada graf tu. Kemudian lagi satu, untuk hukum Hooke dia ada satu persamaan, iaitu persamaan F sama dengan Kx. F ni apa? F ni daya yang awak kenakan. Kalau awak kenakan daya 10 Newton pada spring tu, so itulah dia punya F dia. Dan lagi satu, daya ni dia sebabnya kita selalu pakai jisim kan. Pakai jisim, contoh kalau awak buat eksperimen, mungkin tak sempat pun nak buat, letak jisim pemberat kan, yang besi tu. So bila awak letak itu dalam gram, so gram tu kena tukar pada kg, kg tu kena tukar pada Newton dulu. Tak boleh straight away terus guna. Tak boleh kata awak letak beban tu, katalah ini spring, awak gantung beban ni berat dia 10 gram. So awak ambil ni sebagai F. Tak boleh. So ini kena tukar pada kg dulu, bahagi 1000, lepas tu darab dengan 10 untuk tukar pada Newton. Itu kena ingat. Jangan terus guna. So F sama dengan Kx. F ni adalah daya ataupun jisim yang dikenakan. X ni adalah pemanjangan dia. Berapa cm pemanjangan dia. Contoh, kata sebelum awak letak beban ni tadi, dia punya panjang spring 10 cm. Sebelum letak beban. Lepas letak beban 10 gram ni dia jadi 12 cm. So pemanjangan dia berapa? Pemanjangan ni mesti daripada panjang akhir tolak panjang awal. Panjang akhir tu maksudnya panjang kita dah letak beban tu berapa. Macam cikgu cakap tadi 12 tolak 10. Itu X dia. 12 tolak 10. So 2 cm. Dan lagi satu nak ingatkan, kalau ini dalam Newton ini mesti ditukar pada meter. So bahagi 100. Kenapa? Sebab Newton unit dia punya adalah kg ms negatif 2, iaitu meter. So yang ini X ni pun mesti dalam meter. Kalau tak, awak tak boleh guna Newton. F tu sebagai daya adalah dalam bentuk Newton. Tak boleh X mesti dalam meter. Sebab F tu adalah kg ms negatif 2 kan, unit kan. So kg mm tu meter. So ini mesti tukar pada meter. So bahagi 100, dapatlah 0.02. Alright. Kemudian K. K ni apa? K ni adalah pemalar spring. Pemalar spring ni apa? Pemalar spring ni dia merujuk kepada kekerasan spring. So kalau lagi tinggi pemalar spring dia, lagi tinggi kekerasan spring dia. Sebagai contoh, apa maksud kekerasan spring? Maksudnya awak akan lagi susah nak panjangkan dia. Awak kalau awak nak panjangkan dia, awak kena tarik lebih, kena bagi daya yang lebih. Itu spring yang keras. Lagi satu contoh senang nak tahu, absorber motor. Absorber yang macam dekat motor awak tu kan awak nampak ada macam spring kan, gelung-gelung gitu. Itu dia contoh pemalar spring yang keras. Maksudnya cuba kalau kita bawa motor, kita bawa jalan yang tak rata, berlubang lah contoh. So awak punya motor, kalau spring awak lembut, memang awak berayun lah sampai balik rumah. Tapi kalau spring keras, dia hentak sekali dah, sebab dia punya pemalar spring dia tinggi, dia keras. Tu contoh yang cikgu boleh bagilah. So pemalar spring ni kekerasan spring. Kalau pemalar spring dia tinggi, maka dia lebih keras, maka awak perlukan lebih banyak daya untuk tarik dia. Dan lagi satu, kalau daripada graf, macam mana kita nak cari pemalar spring? So kalau daripada graf nak cari pemalar spring adalah cari kecerunan dia.
Kecerunan dia. Okay, so macam mana nak cari kecerunan? Awak gunalah rumus kecerunan yang awak dah belajar. M Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So di mana yang ni X1 Y1, ini X2 Y2. Okay, so guna je formula tu dapat nilai kecerunan. Okay, so pertama nilai kecerunan pertama sekali, inilah hukum Hooke yang awak kena tahu. Ada lagi nanti cikgu terangkan yang next lah. Ada tak cukup ruang. Okay, so saya tulang balik semula apa maksud hukum Hooke, awak kena tahu. Hukum Hooke, okay, pemanjangan spring berkadar langsung dengan daya yang dikenakan selagi tidak melebihi had kenyal. Dan cikgu pun dah explain had kenyal tu apa. Had kenyal tu kalau kita letak objek, dia spring tu dah tak boleh balik keadaan asal, maka itu adalah had kenyal dia. Contoh cikgu bagi tadi, kalau cikgu letak jisim 50 gram, alihkan jisim tu, spring tu dah tak boleh balik kedudukan asal. Okay, so itu kita kata had kenyal dia. Dia dah melebihi had kenyal, iaitu berapa had kenyal dia? 50 gram. Tapi kalau disuruh kita minta dalam Newton, kena tukarlah 50 gram tu pada Newton. 50 bahagi 1000, tukar dulu pada kg. Lepas tu darab dengan 10. Okay, kemudian daripada situ cikgu terangkan dia punya graf. So sebab hubungan dia berkadar langsung, maka dia akan lalu titik asalan. So graf tu, ini graf dia. Okay, kemudian seterusnya daripada situ awak akan belajar pasal dia punya persamaan untuk hukum Hooke, iaitu F sama dengan Kx. So F tu adalah daya dia, X tu adalah pemanjangan dia, daya yang kita kenakan pada spring tu. Okay. K tu adalah pemalas spring, dan X tu adalah pemanjangan dia. So pemanjangan ni panjang akhir spring tu tolak panjang awal. Macam cikgu tunjuk contoh, sebelum awak letak spring, sebelum awak letak beban, panjang spring tu 10. Lepas gantung beban dia jadi 12 cm, dia jadi lagi panjang kan. So X dia adalah 12 tolak 10. Okay, so dapat 2 cm. Tapi macam saya kata, kalau awak punya daya tu awak nak masukkan dalam formula yang ini, F sama dengan Kx ni, kalau daya ni dalam Newton, maka awak kena tukar X awak dalam meter dulu. Selalunya student dia akan salah banyak kat sini, dia tak tukar unit. Jadi kalau tak tukar unit, jawapan dia tak sama, lain. Okay, jadi lepas tu awak dah tukar, baru masukkan. Okay, dan seterusnya kita tengok K. K ni apa? K ni adalah pemalas spring. Pemalas spring iaitu dia merujuk kepada kekerasan spring. Kalau pemalas springnya tinggi, maka spring tu adalah lebih keras. So bila lagi keras, lagi susah untuk awak tarik. Lagi susah untuk awak tarik sebab dia lagi keras. Jadi perlukan lebih banyak daya lah. Dan lagi satu, pemalas spring ni juga dia adalah sama dengan kecerunan. Okay, kalau dibagi graf lah. So kalau dibagi graf, kadang-kadang disuruh kita bandingkan yang mana kekerasan spring lebih tinggi. Contohlah kalau cikgu ada satu graf. Okay, ni A, ini B. Soalan dia tanya, okay, ya spring yang manakah mempunyai pemalas spring yang tinggi. Okay, so pemalas spring ni sama dengan kecerunan kan? Jadi kalau kita tengok A dengan B, A lagi cerun. So maksudnya pemalas springnya lebih tinggi. Kalau tengok A dia lagi cerun ke atas. Jadi pemalas dia punya kecerunan lagi tinggi. Maksudnya pemalas springnya adalah lebih tinggi. Jadi jawapan dia A lah. Okay, so itu cara kita nak tengok. Alright, jadi seterusnya yang cikgu boleh cakap, okay, kecerunan lagi satu, boleh kira melalui graf, buat segitiga, mesti buat segitiga, lepas tu guna rumus kecerunan lah, ambil mana-mana 2 titik. Contoh saya ambil 2 titik yang ni kan. So awak kira, baca koordinat dia, awak gantikan dalam formula ni. Okay, kemudian lagi satu yang ni awak dah belajar tingkatan 3 sebenarnya, saya just revise balik. Okay, so kalau soalan cari tenaga keupayaan kenyal, kalau dia tak bagi rumus, dia bagi awak graf macam ni. So cari luas bawah graf. So luas bawah graf ni adalah sama dengan tenaga keupayaan kenyal.
Okay, so tenaga kupat yang kenyal ni unitnya dalam joule lah sebab dia berbentuk segitiga. Maka awak kena guna rumus yang ini. Okay, dan unitnya adalah dalam joule. Okay, tapi katalah dia tak bagi graf, dia bagi ayat. So apa rumus bagi tenaga kupat yang kenyal? Setengah Fx. Ini rumus. Okay, kalau dia tak bagi graf kan, dia bagi soalan dalam bentuk ayat. Dikatalah dia dah kenakan daya sebanyak 10 Newton. So pemanjangannya adalah 5 cm. Okay, so cari tenaga kupat yang kenyal. Tu menggunakan rumus. Kalau dia bagi graf, awak cari je luas bawah graf. Dan lagi satu, kalau graf yang dah melebihi had kenyal, graf dia akan bengkok ke atas macam ni. So ini adalah had kenyal dia. Ni had kenyal dia. Bila dia stop jadi garis lurus, itu adalah had kenyal dia. So ini yang kalau awak letak lagi beban, kalaupun dah awak tahu dah lebih had kenyal kan, awak gantung. So spring tu akan tetap jadi panjang juga kan. So dia akan jadi panjang, dia akan naik ke atas macam ni. So kalau soalan saya tanya tandakan had kenyal, awak tandakan pada tempat di mana dia stop jadi garis lurus. Okay. So ini yang tentang hukum Hooke lah. Okay. So lagi satu yang awak kena tahu. Boleh cikgu padam Cikgu nak tanya. Yang formula 1/2 Fx tu untuk apa? Itu untuk kira tenaga kupat yang kenyal kalau dia tak bagi graf. Oh, okey. Okey. Ada lagi nak tanya? Merah ada nak tanya cikgu apa-apa? Kalau ada boleh buka je mic tanya lagi, senang. Okay. Alright, tak ada Okay, so kita pergi yang ada lagi iaitu faktor yang mempengaruhi pemanjangan spring. Faktor yang mempengaruhi pemanjangan spring tu 14 lah. Saya buka whiteboard baru. Okay, kita belajar ada faktor yang mempengaruhi pemanjangan spring. Mempengaruhi pemanjangan spring. Okay. Pertama sekali adalah panjang spring. Okay, so kalau spring tu lebih pendek, okay, maka pemalas springnya, saya akan tulis K. K ni simbol pemalas spring. Pemalas springnya adalah lebih tinggi. So apa dimasukkan dekat sini? Kalau spring tu dia lagi pendek, lagi susah untuk awak tarik. Dia akan jadi lagi keras. Ataupun sini kita boleh kata kekerasan spring. Okay. So lebih pendek, kekerasan springnya lebih tinggi dan awak memerlukan lebih banyak daya untuk tarik. Dan dia tidak mudah putus. Kekerasan spring tinggi memang tak mudah putus. Okay, yang kedua adalah diameter spring. Okay, so diameter spring yang mana? Yang ni. Cikgu lukis. Okay, ini kita panggil diameter spring. Ni diameter spring ni kita panggil. Ni diameter spring. Okay, so diameter spring kalau dia lebih kecil, maka K-nya juga lebih tinggi. Maksudnya dia lebih keras. Okay, itu diameter spring. Okay, yang ketiga, kadang-kadang ditulis diameter dawai spring. Kalau dia nak confusekan awak dengan diameter spring tu, diameter dawai spring kadang-kadang ditulis ketebalan dawai. Benda yang sama. Okey, yang ini lebih tinggi, dia kekerasannya lebih K-nya juga adalah lebih tinggi. Maksudnya kat sini kalau diameter dia dawai tu lebih tebal. Diameter yang ini kalau ada spring kan, ni diameter ni. Keratan rentas dia. Kalau dawai tu lebih tebal, dia lagi keras. Dia lagi keras, so maksudnya pemalas spring dia lebih tinggi, so perlukan lebih banyak daya untuk tarik ataupun untuk mampatkan. Yang keempat adalah dia punya bahan. Bahan spring. Bahan spring. So ini dia bergantung. Kalau tak salah saya yang paling keras adalah cuprum. Cuprum yang paling keras sekali. Maksudnya dia susah nak dimampatkan. Okay. So itu 4 faktor yang mempengaruhi pemanjangan spring. Okay.
Dan lagi satu, okey, cara pemasangan dia. Okey, katalah saya ada satu, ini katalah berat dia 10 Newton. Okey, kemudian saya pasang macam ni. Okey, so ini kita panggil dipasang secara, ni ada 2 spring so pasang secara sesiri. Yang ini saya kata pasang secara selari. Okey, so yang ni berat dia juga adalah 10 Newton, beban dia 10 Newton. Okey, so katalah saya boleh kata 5, kalau saya gantung 5 Newton, pemanjangan saya 4 cm. Okey, soalan dia tanya kalau pemanjangan untuk sesiri berapa berapa dia punya pemanjangan dia. Kalau untuk selari berapa pemanjangan dia. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kalau 5 Newton pemanjangannya 4 cm. Kalau 10 Newton berapa cm? 8. Okey, 8 cm. So maksudnya yang ini 10 Newton, spring ni akan setiap satu spring bukan keseluruhan spring Sebabnya saya kata ni saya pasang 2 spring kan. So setiap satu spring pemanjangannya adalah 8 cm. So sini 8 cm, yang spring bawah pun pemanjangannya 8 cm. So berapa keseluruhan dia punya pemanjangan? 16. Yes, 16 cm. Okey, tetapi macam mana kalau selari? Kita tahu 10 Newton mesti 16 cm juga. Tapi sebab dia selari, bila selari kita kena bahagi 2 dia punya pemanjangan. Okey, so 16 bahagi 2 kita akan dapat 8. So maksudnya setiap spring ni pemanjangannya 8 cm, yang ini pun pemanjangannya 8 cm. Pemanjangan bukan maksud jumlah semua panjang kalau awak nak tahu jumlah semua panjang, awak kena tambah dengan panjang asal sebelum kita gantung beban. Selalunya dia akan bagi berapa pemanjangan berapa panjang asal dia sebelum awak letak beban. Lepas tu nanti awak tambahlah. Tapi jangan terus 8 cm. Tu tak, itu pemanjangan sahaja. Kena baca soalan betul-betul. Okey. So kita tengok yang soalan yang ini. Soalan ni saya rasa macam ada kena-mengena yang saya bincangkan. Okey, cuba tengok nombor 10. Okey, cuba buat berdasarkan apa yang saya baru terang tadi. Berapa panjang Y? Okay, kalau ada dapat jawapan boleh bagi tahu saya. Dia kata Raja menunjukkan 3 spring yang serupa dengan panjang asal 16 cm. Right, dia kata kat sini berapakah panjang Y? Panjang Y bukan pemanjangan. Boleh tak dapat? Saya tak dapat cikgu. Tak dapat? Okey. Humairah dapat tak Humairah?
Humaira? D. A. D. A ke D? Sekejap. D. D tu, okey. So Humaira dapat D. Okay, so tak apa. Tengok Okay, so dia kata panjang asalnya adalah 16 cm So panjang asalnya 16 cm. Okay, so bila kita letak beban 100 gram ke atas tu, spring tu akan jadi lagi pendek. Dia tak semestinya pemanjangan je. Kalau awak terbalikkan spring, awak letak beban ke atas, dia akan dimampatkan lah. So kita tengok, kalau dia letak 100 gram, okay, dia letak 100 gram kat sini, daripada panjang asal dia 16, dia turun jadi 14. So berapa pemampatan dia dekat situ? 2 cm. Okay, kalau cikgu letak 300 gram, okay, ni darab 3, yang ni pun darab 3. So 6 cm. So maksudnya kalau saya letak 300 gram, setiap spring tu kalau saya pasang dia secara sesiri, dia akan dimampatkan sebanyak 6 cm. Tapi sekarang sebab saya pasang dia secara selari, so 6 cm tu saya akan bahagikan dengan 2. So berapa cm? 3 cm. Alright. So asal dia tadi 16 cm kan? So saya mampatkan dia jadi 3 cm, jadi 16 tolak 3. So jawapannya 13 cm. Boleh? Daripada 16 mampat jadi 3 sebab dia akan kongsi kan? Sini 3, sini 3. So 16 tu tolak 3. So dia nak panjang je satu je, bukan dua-dua tak payah tambah. Jadi 13 cm. Boleh? Okay, boleh. Boleh. Okay. So nombor 11, ni nombor 11 ni dia masuk bawah tajuk yang saya rasa baru belajar, tekanan atmosfera. Okay. So saya terangkan dia ada 3 keadaan bagi ni. Saya masuk tekanan atmosfera sikit. So kalau soalan ditanya, apa maksud tekanan? Tekanan atmosfera, kerana ditanya apa maksud tekanan atmosfera? Okay. Tekanan atmosfera adalah berat, okay, udara, right, yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okay, alright. Jadi ini tekanan atmosfera. Jadi kita awak belajar guna apa tu? Manometer kan? Manometer bukan panggil tube U. Ni manometer. Okay. So katalah satu dari yang bahagian ni dia ada 2 bahagian terbuka So satu bahagian salur yang terbuka ni saya sambungkan dia pada satu gas pada satu aliran gas. Okey. Okey, yang satu ni saya biarkan dia terbuka. Okey, untuk mana-mana cecair yang mana keadaan permukaannya macam ni kan. Keadaan permukaannya adalah terbuka dan tidak tertutup, akan ada satu daya, akan ada satu tekanan yang bertindak ke atasnya, iaitu kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Kalau awak tutup, maka tak ada tekanan atmosfera. Katalah awak ambil penutup, awak tutup bekas tu. Ataupun macam contoh tangki kan, air tangki rumah awak, kalau awak tutup, selalunya dia kat bahagian atas lah, kat bubur. Ataupun ada orang letak kat luar juga Awak tutup, maka dah tak ada tekanan atmosfera bertindak. Tapi kalau awak buka, so akan ada satu tekanan bertindak, iaitu tekanan atmosfera. Ataupun air laut. Laut dia terbuka. So akan ada satu tekanan atmosfera yang bertindak ke atas dia. Okay, untuk yang ini, katalah saya isi cecair dalam ni. Saya isi cecair. Okay, so saya isi cecair. Alright, jadi ini tekanan atmosfera kan? Okay, tekanan atmosfera yang bertindak. Okay, kalau misal kata gasnya adalah lebih tinggi, tekanan pada gasnya adalah lebih tinggi. So bila tekanan gasnya adalah lebih tinggi, dia akan tolak cecair ni ke bawah. Sebab dia akan tekan, tekanan dia tinggi kan? So dia akan tekan cecair itu ke bawah dan yang kat sebelah sini akan naik ke atas. Okay, so maksudnya dekat sini tekanan gas saya melebihi tekanan atmosfera. Okay, so macam mana saya nak cari tekanan gas saya? Okay, so kalau awak perasan, ada perbezaan ketinggian dia ni kan? Okay, perbezaan ketinggian ini saya label sebagai H. Katalah H saya adalah 3 cm. Okay, so ingat yang ni tekanan gas lagi tinggi sebab bila dia tekan, ini ni atas.
Jadi dia boleh tolak atmosfera tu. Padahal kan atmosfera tu tolak ke bawah juga kan. Tapi sebab gas ni tinggi, dia boleh atasi yang sebelah sini tolak, dia punya daya lagi besar, dia punya tekanan lagi besar. So dia tekan, yang ni akan naik atas. Okay, so macam mana saya nak cari tekanan gas? Okay, so kalau saya tekanan gas adalah tekanan atmosfera campur dengan H. Okay, so seperti awak belajar tekanan atmosfera kadang-kadang diguna 76, kadang diguna 78 . So saya ambil 76. Okay, itu tekanan atmosfera. Ini unitnya dalam cm. So H-nya ada berapa? Tambah H 3. So 79 cm. Ini adalah tekanan gas bagi yang kalau kita guna manometer ni lah. Okay, ada lagi satu keadaan di mana sama juga dia punya keadaan dia. Yang pertama, yang ni ada gas saya salurkan. Okay, so yang ini lagi tinggi. So kalau yang ini menunjukkan apa? Atmosfera punya tekanan lebih tinggi. Sebab bila atmosfera tekanan dia lebih tinggi, dia akan tolak. Sebab tekanan dia lagi tinggi daripada sini kan. Dia akan tolak, yang ni akan naik. Walaupun gas ni ada. Gas ni dialirkan juga. Tapi sebab yang sini lagi tinggi, dia akan tolak yang ini. So dia boleh mengatasi ni. Jadi yang ni akan naik atas. Okay, so beza dia yang ini saya katalah 3 cm juga. Jadi dia punya tekanan gas adalah tekanan atmosfera tolak dengan H, iaitu 76 tolak 3. So akan dapat 73 cm. Okay, selalunya diguna merkuri dalam tu cecair tu. So Hg. Right. Ini dua keadaan yang awak kena tahu. Kadang-kadang kalau sama aras, kalau cikgu dia dua sama macam mana? Kalau katalah dalam keadaan biasa, dalam awak tak alirkan apa-apa gas, dia akan bagi sama aras. Sebab tak ada aliran gas ni awak tak alirkan. So hanya dua-dua tu tekanan saja, tekanan atmosfera je yang bertindak. So dua-dua sama. Ini maksudnya PATM sama dengan PH. Ni tekanan bagi ni sama. Sama PATM sama dengan P gas. Tekanan bagi gas. Okey, ada apa-apa nak tanya tak untuk 3 keadaan ni? Okey, faham tak? Boleh. Boleh. Okey, so kalau boleh kita tengok soalan. So kalau yang ni tekanan gas yang lagi tinggi ke ataupun tekanan atmosfera? Tekanan gas. Tekanan gas. So maksudnya kita kena buat apa? Kena tambah. H-rho G ni maksudnya dia tukar pada Pascal. Kalau soalan tu dia dalam Pascal. So masa awak kena tukarlah guna rumus H-rho G ni kan. So H ni mesti dalam meter. Baru boleh nak guna. Okay, jadi boleh. Ini yang tadi saya bagi unit dalam cm. Itu dalam Pascal. Okay, nombor 12 awak dah jawab. Okay, cuba kita tengok nombor 13. Nombor 13 dia lebih kurang sama macam nombor 11. Okay, cuba jawab dulu. Cikgu, jawapan dia C ke? Jawapan dia C. So yang ni awak buat apa? Tolak ke tambah? Tambah. Okay, so betul lah sebab yang ni kita boleh tengok tekanan ni lagi tinggi kan. Sebab tu dia boleh tolak yang ni akan naik atas.
So tambahlah jadi 75 tambah 3.8 semua akan dapat 78.8. So betul jawapan dia C. Maira dapat tak C? Dapat. Dapat. Okay. So sebelum saya awak dah masuk tak yang Pascal, Bernoulli dengan Archimedes? Dah masuk dah? Kat sekolah dah masuk? Dah. Okay. So kalau kita tengok nombor 14 ni, ini sebenarnya adalah contoh bagi prinsip Pascal. So prinsip Pascal, anda belajar, so saya akan terangkan je lah. Okay, sebelum tu saya nak tanya sebab awak dah belajar kan. Apa maksud prinsip Pascal? Apa prinsip Pascal cakap? Apa prinsip Pascal cakap? Maira, apa prinsip Pascal cakap? Ya tak? Apa prinsip Pascal cakap? Okey, untuk prinsip Pascal, prinsip Bernoulli, prinsip Archimedes, mesti kena hafal dia punya prinsip. Sebab soalan memang dia akan tanya, dia akan suruh nyatakan prinsip Pascal. Nyatakan prinsip Pascal, nyatakan prinsip Archimedes, nyatakan prinsip Bernoulli. So itu memang kena tahu. So Pascal ni okey, kalau secara general lah, bukan ayat penuh lah. So apa yang awak tahu tentang prinsip Pascal? Apa yang dia cakap? Dia kata apa? Apa yang sama? Apa yang sama? Tekanan. Very good. Tekanan. So dia kata tekanan adalah sama. Jadi itu sebenarnya ayat dia tak lengkap. Tapi maksudnya awak ada ideal. Tekanan adalah sama. So maksudnya di sini kalau prinsip Pascal dia kata tekanan yang dikenakan, tekanan yang dikenakan dalam satu pendalir tertutup adalah sama. Tekanan dikenakan dalam satu pendalir tertutup adalah sama. So ini adalah Pascal cakap. So apa maksudnya kat sini? Katalah saya ada jet hidrolik. Jet hidrolik. Jet hidrolik ni sebenarnya kita boleh dapat kat mana? Kalau awak pergi tengok ayah awak baiki kereta, awak nampak kan kalau dia nak tengok yang bahagian bawah kereta tu, dia akan angkat kereta awak, betul tak? Dia akan angkat kereta awak. So dia tekan je satu button kan? Dia tekan je satu button ataupun dia guna kaki dia tekan, tapi sekarang dah maju, tekan je button tu, dia akan naik atas. Itu adalah salah satu contoh jet hidrolik. Jadi kalau kita tengok contoh ini adalah ini adalah piston. Dia ada dua belah piston, dia ada dua piston kat sini. So selalunya saya lukis balik. Selalunya yang bahagian piston kedua tu dia lebih besar. Ini sama besar ni, awak confuse pula. Cikgu lukis balik. Ini besar sikit. So dia ada dua piston dekat sini. So dua piston ni, ini kita panggil sebagai piston utama. Kadang-kadang dipanggil omboh, piston atau omboh. Ini saya labelkan sebagai omboh utama. Ini saya panggil, kadang-kadang dipanggil omboh sekunder ataupun piston kedua, apapun output. Macam-macam nama, jadi omboh sekunder. Ataupun output dia pun dipanggil output juga kadang-kadang. Jadi kalau katalah tekanan yang dikenakan pada omboh utama ni adalah sama dengan tekanan yang dikenakan pada omboh kedua. Itu Pascal cakap. Tekanan yang dikenakan pada omboh utama adalah sama dengan tekanan yang dihasilkan pada omboh kedua. Sebab bila awak tekan sini, ini akan naik. Awak tekan sini, ini akan naik. Jadi yang pada omboh pertama, tekanan dikenakan pada omboh utama adalah sama dengan tekanan dikenakan pada omboh kedua.
Right, so itu yang dia kata. Okay, yang ni sama. Okay, kemudian kita dah belajar dah belajar rumus tekanan iaitu daya per luas. So kita derive dari situ F1 bahagi A1 sama dengan P2 ni F2 bahagi A2. Okay, itu yang kita dapat rumus ni yang cikgu awak ajar kat sekolah. So ini dia punya derivation dia. So kita boleh kata, ingat tekanan yang sama bukan daya. Nanti ramai yang akan jawab daya. Tekanan yang sama bukannya daya. Okay, so ini rumus dia. Dan apa lagi satu daripada rumus ni kita buat, kita boleh dapat. So katalah ini rumus tekanan kan. So saya susun PA sama dengan F. Okay, lagi tinggi daya A, lagi tinggi daya A, lagi tinggi luas permukaan, lagi tinggi daya yang dihasilkan. Okay, sebagai contoh, okay, kita tengok dalam kereta. Okay, bila awak tekan brake, awak tengok tak pedal brake awak tu? Pedal brake awak tu kecil je kan? Kecil je, tapi dia boleh berhentikan 4 tayar. Okay, so perlu ke awak nak pergi 2 kaki tekan pedal brake tu? Tak pernah kan? 1 kaki je cukup. Tekan sikit je kereta awak dah mula perlahan. So itu pun salah satu contoh prinsip Pascal. Jadi kalau yang dalam pedal brake tu awak tengok luas permukaan ni kecil kan? Okey, so daya yang awak akan kenakan pun juga kecil. Sebab tu kita tak perlu tekan kuat. Sebab kita tengok je luas pedal brake tu. Kecil je. Tapi sebab tu daya yang awak kenakan pun kecil. Sebab dia punya luas permukaan dia yang kecil. So daya untuk awak tekan pun perlukan kecil je. Okey, tetapi bila dekat dalam kereta awak tu dia ada omboh sekunder ataupun omboh output ataupun omboh kedua. So omboh kedua tu saiz dia besar. Macam ni, saiz dia besar. So bila saiz dia besar, luas permukaan dia pun besar lah. Jadi daya yang dihasilkan adalah besar. Walaupun asalnya tadi awak cuma mengenakan daya yang kecil saja disebabkan luas permukaan yang kecil, tapi bila sampai dekat omboh kedua disebabkan luas permukaannya yang besar, maka dia akan hasilkan daya yang besar juga. So yang ni. Okay. Jadi nanti yang ni kita akan tengok soalan yang selalu bahagian modification, soalan nombor 9 atau 10 kan. Yang tu dia akan tanya kadang-kadang saiz piston omboh pertama, omboh kedua. So awak kena tahu yang omboh pertama kecil, kenapa? Supaya daya yang dikenakan adalah kecil. Luas permukaan omboh kedua kenapa kena besar? Supaya daya output yang dikenakan adalah besar. Okay, so ini saya cuba nak buktikan ke awak lah. Alright, so itu dia. Okay, so dalam ni dia diisikan dengan cecair. Okay, so cecair itu mestilah minyak. Okay, tak boleh isi air. Okay, kenapa tak boleh isi air? Sebab air ni bila kita isi cecair tu dengan air dia adalah mudah terbentuk gelembung udara. Okay, katalah saya isi dengan dengan air. So saya tekan. Saya akan tekan omboh ni. So saya tekan, yang ni akan naik kan? So bila saya tekan cecair kat dalam ni, betul? So bila saya tekan dia akan memudahkan gelembung udara terbentuk. Bila gelembung udara tu terbentuk, saya akan pindahkan tekanan tau. Bila saya tekan, tekanan ni akan dipindahkan kepada omboh yang kedua. Kejap lagi saya explain macam mana benda ni berfungsi. Okay, so bila saya tekan, kalau saya isi dengan air, gelembung akan mudah terbentuk. Bila gelembung mudah terbentuk, okay, tekanan yang saya pindahkan daripada omboh utama ke omboh sekunder, dia akan gunakan dulu tekanan tu untuk pecahkan dulu gelembung ni. So bila kita pecahkan dulu gelembung, akan berlaku satu pembaziran. Pembaziran daripada segi daya ataupun tekanan. So itu kita tak nak. Kita tak nak. Kalau boleh, kalau saya bagi sini 50 Pascal, biarlah dekat sini pun dia memang akan dapat 50 Pascal. So dia takkan ada kehilangan. Kehilangan tekanan tu disebabkan oleh gelembung udara. Sebab tu kita tak guna air. Sebab air memudahkan gelembung udara terbentuk. Okay, kita guna minyak. Okay, dan satu lagi reason kita guna minyak.
dia tidak mudah dimampatkan. Bila tak mudah dimampatkan, maka gelembung udara juga tidak mudah terhasil. Okay, so kena tahu ini dia guna cecairnya adalah minyak. Jangan guna air, jangan guna merkuri. Okay. Dan lagi satu, macam mana dia berfungsi. Ini mungkin boleh keluar soalan nombor soalan 4 markah kalau esei disuruh terangkan. So saya terangkan dekat sini. Okay, daya dikenakan pada, okay, so ini saya labelkan dengan A dan B lah supaya saya nak explain kat sini. Daya dikenakan pada ombor A. Okay, right, itu yang pertama. Okay, daya yang dikenakan menghasilkan tekanan, okay, yang dipindahkan secara seragam okay, ke ombor B. Okay, ke ombor B. Okay, yang kedua, satu daya output, okay, akan dihasilkan dan menolak, okay, menolak beban, okay, menolak beban ke atas. Okay, so walaupun dia ada 3 je point kat sini, so maka dia 4. Pertama awak cerita daya, okay, yang kedua awak cerita daya tu menghasilkan tekanan, okay, dan awak ada perkataan secara seragam. Yang keempat, satu daya output dihasilkan. Okay, saya tak tahu, saya tak pasti kalau kat sekolah mungkin cikgu awak ajar buat macam mana untuk jawab kertas 2. Okay, untuk saya kertas 2, saya suka awak jawab dalam bentuk dash macam ni. Jawab dalam bentuk dash macam tu. Jangan buat karangan. Sebab kalau saya menanda SPM pun kalau pelajar buat macam bentuk karangan kan, maksud saya awak tak ada buat poin-poin ni, awak sambung je semua ayat ni. Awak naikkan ke atas, sambung. Satu, bila kita nak menanda skrip tu banyak. Tambah sekarang semua menanda online kan. Jadi kadang-kadang tak jelas tulisan, macam-macam benda lah. Macam baru ni saya menanda memang banyak sangat. Jadi satu benda awak boleh tolong. Pertama tulisan lah. Tulisan tolong jaga. Tolong jaga tulisan. Okay. Pen tu make sure betul-betul ada dakwat. Jangan dah tak clear tu tulis, nanti bila scan dia dah tak nampak. Dan gambar raja, kalau guna pen, guna pensel awak lukis, make sure pensel tu dia jelas, dia terang. Terutama kalau nak jawab lukis graf ke apa. Sebab banyak tu saya nanda graf dia tak tegang, jadi kena scan banyak kali baru boleh nampak. Jadi nanti lambat nak menanda kertas awak. Jadi jawab dalam bentuk point macam ni. Untuk soalan esei terutamanya. Kalau memerlukan macam soalan, awak dah pernah jawab kan full set sebelum ni? Dah pernah jawab belum? Full set paper untuk kertas 2. Pernah jawab tak? Saya tak pernah. Oh, tak pernah jawab full set lagi? Oh, Humaira pernah jawab tak full set? Masa cikgu soalan kertas 2 penuh. Tak pernah jawab juga? Okey, tak apa. Saya ada contoh. Nantilah yang nanti kita buat. Lepas saya habis kertas 1 ni memang kita akan buat kertas 2 kan. Nanti kertas 2 tu nanti cikgu ajarlah tengok macam mana full set untuk format yang baru. Okay. So ini yang untuk jawab soalan esei. Soalan esei bahagian B dengan C tu jawab dalam bentuk point. Jangan jawab dalam bentuk esei panjang. Pertama tak nak mengelakkan pemeriksa dia tak perasan awak punya awak punya ayat kan. Kadang dah banyak-banyak sangat kita tak nampak. Jadi awak buat dash macam ni, ada pemeriksa tu tahu every point tu dia akan mewakili satu markah. So memudahkan dia. Okay, jadi ini dia punya prinsip Pascal. Okay, so yang inilah yang awak kena tahu. Okay, tu nanti pengiraan kita masuklah. Kalau ada soalan pengiraan, nanti kita tengok. So ada apa-apa nak tanya tak? Sebelum tu saya lupa.
unit bagi Pascal, unit bagi tekanan kita guna Pascal juga. Yang ini hati-hati kadang-kadang dibagi dalam cm square. So awak kena tukar pada meter square. So kena tukar darab 10-2, lepas tu kena kuasa 2 kan dia. Sebab situ cm square. So awak punya prefix tu, imbuhan awak tu pun yang awak gantikan pun kena kuasa 2 kan juga. Okay. So kita tengok soalan, ini adalah basically adalah pasal Pascal. Right, so ini Pascal sebenarnya. Ini yang tadi pasal break. Cikgu cakap awak tekan di sini, tapi awak tengok saiz dia punya, ini saiz silinder dia kecil master silinder dia. Tapi awak tengok dia punya wheel silinder dia besar. Kalau kita bandingkan luas permukaan ni dengan ni, ni kecil je, ni besar. Jadi dia akan menghasilkan daya yang tinggi kat sini sebab luas permukaan ni besar. So that's why dia boleh cengkam, dia akan cengkam tayar tu. So tayar tu akan berhenti. Right. So nombor 14, cuba baca dan cuba fikir apa jawapan dia. Ingat bukan ciri bagi bendali brake. Saya dah cakap tadi bendali brake adalah bendali yang kita gunakan dalam piston tu iaitu minyak. So apa yang berikut yang manakah bukan ciri bagi minyak? Apa ciri bagi minyak? Ketumpatan rendah, kadar penyejatan yang rendah, takat didih yang rendah, kadar pengembangan yang rendah. Yang mana satu awak rasa yang tak sesuai untuk kita, ciri yang kita, cirinya yang kita gunakan untuk kita letak dekat dalam dalam sistem brake hidrolik ni. Maksudnya bukan sebab ciri tu kita pilih, sebab tu kita letak di dalam tu, dia tak sesuai. Apa jawapannya? Salah tak apa. Mungkin awak ada justifikasi sendiri kan, apa sebab awak pilih jawapan tu. Kan? Apa sebab? Merah ada dia? C. Takat didih yang rendah. Okay. Alright, so kita tak boleh pilih takat didih yang rendah sebab bila takat didih rendah, dia akan mudah meruap. Dia maksudnya takat didih rendah ni dia akan mudah cepat panas, betul tak? Macam minyak awak masak kan. Kenapa awak pilih minyak masak? Kenapa tak goreng ikan dalam air kan? Sebab minyak masak dia punya takat didih tu rendah, so dia akan cepat panas. So bila dia cepat panas, dia akan mudah meruap dan pencecair tu akan tukar jadi gas. Bila meruap ni, dia akan menyebabkan kita punya enjin cepat karat. Bila meruap kan dia jadi air kan, wap kan. Wap tu akan menyebabkan enjin kita cepat karat. So itu bukanlah sebab ciri yang bagus untuk kita pilih dia sebagai bendalih brake. So jawapannya adalah C. Minyak ni pun dia ada banyak kan, bila kita tapis minyak dia ada banyak, mula dengan kerosene lah apa, dia ada banyak level kan kalau bila kita tapis. Sekali kita dapat minyak diesel, minyak kereta yang kita guna petroleum tu kan. So dia akan tapis banyak peringkat. So setiap peringkat tu dia ada kegunaan dia. Okay, so ni nombor 14. Okay, ini nombor 15. Nombor 15 ni ada idea tak bagi ini prinsip apa? Ini prinsip apa?
Siapa boleh bagi tahu? Archimedes. Prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes. Okey. So macam biasalah. Apa prinsip Archimedes cakap? Dah belajar kan? Apa prinsip Archimedes cakap? Apa prinsip Archimedes cakap? Dia tak cakap apa-apa. Daya apungan dia sama dengan berat. Daya apungan dia sama dengan berat. Berat apa? Berat objek tu. Berat objek tu. Okay, daya apungan sama dengan berat objek. Okay. Hampir tepat. Okay, Umairah, ada maksud lain lagi tak? Umairah? Okay. Ada idea tak Umairah? Umairah mungkin dia punya line saya macam tak berjelas. Dia sangkut-sangkut dia cakap. Okay, tak apa. Okay, prinsip Archimedes cakap dia kena ayat penuh dia dia banyak sikit cakap daripada Pascal tadi. Jadi apabila, aku kena buat panjang sikit. Apabila sesuatu objek tenggelam sepenuhnya atau separa ataupun separa di dalam air, akan ada satu daya ke atas. Okay, lepas tu boleh buat daya dalam bracket lah, daya tujah ke atas. Bila sebut tentang daya tujah mesti kena ada arah. Daya tujah ke atas atau awak nak tulis daya apungan pun boleh. Okay, akan ada satu daya ke atas atau daya apungan yang bertindak ke atasnya. Lepas tu awak boleh tulis tambah lagi daya apungan adalah sama dengan berat cecair tersesak. Okay, yang awak jawab tadi apa daya apungan sama dengan berat objek, iaitu kalau objeknya dia adalah terapung pegun di dalam air. So kalau dia terapung pegun di dalam air, kita boleh guna yang daya apungan tu sama dengan berat objek. Okay, pada saya lebih tepat kalau kita cakap daya apungan tu sama dengan berat cecair tersesak. Okay, jadi ini adalah prinsip Archimedes. Okay, so saya tunjuklah apa yang dia maksudkan dekat sini. Okay, kalau katalah awak ada tin Eureka kan, isi air kat sini. Air. Okay, lepas tu awak letaklah katalah sebelum tu ada neraca spring neraca spring, awak gantung beban tu dekat udara. Okay, katalah bila awak gantung, dia punya berat dia adalah 10 Newton. Okay, so bila awak tenggelamkan ni dalam air, so ni air akan naik lah kan. So dia dekat dalam dah, ini neraca spring dia. Okay, so sekarang berat dia akan jadi 8 Newton. Dan air pun akan keluar juga kan. Awak tadahlah air yang keluar tu. Okay, so far ada nak tanya apa-apa tak sebelum saya terangkan dulu? Saya terangkan dulu nanti kalau ada lepas ni nak tanya, boleh tanya. Okay, so sekarang ni yang 10 Newton ni saya letak dekat udara So 10 Newton ni adalah berat objek tu. Okay, ketika di udara. Alright. Okay, lepas tu sekejap. Okay, lepas tu bila saya letak dia akan jadi 2 Newton. So dia akan jadi dia akan kurang 2 Newton kalau awak perasan.
So 2 Newton tu hilang ke mana lepas saya letak dalam air? So 2 Newton tu adalah dia punya daya apungan. Dia dah bertukar menjadi daya apungan. Okey, dan kalau air keluar, awak tadah, lepas tu awak ambil penimbang, awak timbang kan. Awak timbang katalah dapat 0.2 kg sebab ni dalam Newton kan. Okey, awak akan dapat sini 0.2 kg dan kalau awak tukar daripada daya awak darab 10, awak akan dapat 2 Newton. Okey, so maksudnya dekat sini asalnya berat di udara adalah 10 Newton. Saya rendam dalam air, dia jadi kurang berat. Dia akan jadi kurang berat jadi 8 Newton. So kalau awak perasan 2 Newton ni hilang. Dia hilang bertukar menjadi apa? Jadi daya apung, iaitu daya yang bertolak di ke atas ni. So dia jadi berat dia jadi 2 Newton. So kalau awak tadah air yang keluar ni, ini kita pakai berat cecair yang tersesar ni. Ini adalah berat cecair yang tersesar. Okay, kalau awak timbang dia dekat atas penimbang, awak akan dapat 0.2 kg. Dan awak tukar daripada Newton, awak akan dapat balik jawapannya 2 Newton. Sebab tu yang tadi kita boleh dapat conclusion yang kat sini, daya apungan adalah sama dengan berat cecair tersesar. So sini 2 Newton daya apungan, dan kalau awak timbang berat yang timbang jisim yang ni, lepas tu tukar pada Newton, awak akan dapat sini pun 2 Newton juga. So ini yang dikatakan daya apungan sama dengan berat cecair yang tersesar. Ini kena buat eksperimen lah untuk buktikan. Okay, boleh tak? Faham tak? Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya cikgu apa-apa tak? Saya kurang faham lagi lah cikgu kenapa dia Kenapa? jadi 8. Jadi 8. Okay, so bila kita letak sesuatu cecair di dalam objek, bila kita letak sesuatu cair di dalam objek, ada 2 daya yang bertindak ke atas dia. Okay, pertama sekali adalah berat. Betul? Berat dia kan? Berat objek. Yang kedua, akan ada satu daya dia lagi, iaitu daya apung. Okay, jadi kalau sebab tu yang menyebabkan dia tu boleh terapung. Kalau dia tak, kalau misal kata tak ada, maksudnya bukan tak ada, daya apung tu kalau apa-apa je, kalau awak letak objek tu dalam air, dalam mana-mana cecair, dia akan wujud satu daya apung. Cuma nak tak tahu daya apung tu besar atau kecil je. Kalau daya apung tu besar, dia boleh tolak objek tu naik atas. Tapi kalau berat dia lebih besar daripada daya apung, dia akan tenggelam ke bawah. Jadi kalau macam contoh yang ni, awak tanya macam mana daripada 10 boleh pergi 8. So kalau saya letak 10 ni berat dia betul. So berat dia jadi 8. So 8 tu dia daya dia dah berkurang. Dia mesti kena bagi sikit daya dekat daya apung kan. Sebab dah cikgu cakap bila kita saya letak objek dekat dalam air, akan ada 2 daya bertindak, iaitu berat dengan daya apung. Okay, so berat takkan nak berat dia 10 Newton lagi. Kan nanti daya apung tu dah tak ada pula. So mesti kena ada satu daya. So itulah datangnya 2 Newton tu. Dia pergi pada daya apung. Daya apung tu dia ke atas kan? Ya, daya apung dia ke atas. Berat ke bawah? Berat memang sentiasa ke bawah ikut arah graviti. Okey, boleh. Umairah? Boleh? Boleh tak Umairah? Boleh. Boleh. Okey. So kita tengok yang ini, nombor 15. Okay, sebelum tu ada satu formula sebelum cikgu lupa. Okay, untuk rumus daya tujah, dia ada rumus daya tujah ke atas ke daya apungan tu sama je. So untuk rumus daya apungan, ini rumus dia, rho Vg. Rho ni apa? Rho ni adalah ketumpatan cecair. V ni apa? V ni adalah isi padu cecair yang tenggelam. Isi padu objek yang tenggelam. Isi padu objek yang tenggelam. G ni apa? G ni untuk awak dah tukar dia pakai 9.81. Jangan pakai 10 lagi G ni 9.81. Okay, jadi kalau cikgu ada satu contoh, katalah saya guna air lah So katalah ketumpatan air ni adalah 1000 kg. Okay, awak tenggelamkan dia. Okay, bahagian yang tenggelam ni katalah dia punya isi padu dia adalah 80 kg M-3 Alright. Lepas tu soalan tanya berapakah daya apungan. Okay, so guna rumus yang ni, rho Vg,
Rho ni ketumpatan kan. Ketumpatan dia 1000. V dia adalah isi pada yang tenggelam adalah 80. Isi pada yang tenggelam tu. Yang ambil yang bawah ni je, jangan ambil atas ni yang tenggelam dalam air. Melainkan kalau dikata keseluruhan objek tenggelam, baru ambil isi padu semua. Kadang-kadang dia lagi bagus, dia tak bagi isi padu, suruh tu cari sendiri. Tapi kan ni dia saya bagilah. Nanti kalau ada kita tengok. Okey, yang G ni 9.81. So awak darab je. Jadi darab unitnya dalam Newton lah. Selalunya daya unitnya dalam Newton. Okay. So itu yang tentang prinsip Archimedes yang awak kena tahu. So apa dia yang dimaksudkan daya apungan tu sama dengan berat cecair tersesar. So kalau kita tengok daripada 10 Newton berat benda tu dekat udara, kita rendam dia dalam air, dia jadi 8. So 2 Newton tu hilang, dia pergi ke mana? Dia pergi daya apungan. Sebab mana-mana objek yang tenggelam dalam air mesti kena ada 2 daya. So daripada dia mesti takkan datang daya daripada luar pula kan. So dia mesti 8 yang kurang 2 Newton tu dia tukar jadi daya apungan. Okay, so kalau kita ambil air, kita suka air yang keluar tu, GCM dia 0.2. Kalau saya tukar pada Newton darab 10 kg nak tukar pada Newton darab 10, dapat 2. So sama jugalah. So tu awak tekan je kalkulator, awak dapat jawapan. Okay, so ni saya terangkan macam mana nak guna. Okay, so sebelum lepas tu kita boleh tengok lah soalan ni. Okay, so ni tadi awak dah tahu ni prinsip Archimedes. So kita gariskan bila dikata terapung. Bila dikata terapung, maksudnya dekat sini macam kawan awak cakap tadi, macam kawan awak cakap tadi, Idina cakap tadi, berat objek sama dengan berat cecair tersesar, ataupun awak ada cakap tadi daya apungan sama dengan berat objek. Okay, so kalau yang ni jawapannya memang A lah. Tapi dengan syarat dia terapung pegun. Kadang-kadang dia bagi tahu terapung pegun, kadang-kadang dia bagi terapung. So bila dia bagi terapung tu awak dah tahu. Bila dah terapung tu dia dah tak gerak atas atau bawah tau. So dia dah pegun kat situ. So maksudnya kita boleh kata berat tu sama, objek tu sama dengan berat cecair tersesar. Okay, boleh? Ada nak? Boleh. Okay. So kita tengok nombor 16. Okay, nombor 16, siapa tahu ni prinsip apa? Bernoulli. Bernoulli kan. Tadi kita dengar prinsip Archimedes, prinsip Pascal sikit punya banyak lah dia cakap kan. Berjela-jela. Tapi prinsip Bernoulli ni dengan formula pun tak ada. Apa pun tak ada. Jadi prinsip Bernoulli dia cakap apabila laju tinggi, tekanan rendah. Tu je dia cakap. Tak ada formula, tak ada pengiraan, tak ada apa. Cuma dia banyak pada aplikasi. Contoh sayap kapal terbang. Okay, sayap kapal terbang guna bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk apa nama bentuk dia? Bentuk aerofoil. Okay. So sayap kapal terbang bentuk dia bentuk aerofoil macam ni. Kalau aerodinamik macam ni bentuk dalam untuk sampan. Kalau sampan kita pakai aerodinamik, kalau kapal terbang kita pakai bentuk aerofoil. Okay, so macam mana prinsip Bernoulli boleh digunakan dalam bentuk aerofoil? Okay, jadi kita tengok pada bahagian atas ni, okay, hal lajunya adalah tinggi. Okay, Bernoulli cakap bila hal laju tu tinggi, tekanannya adalah rendah. Okay, dan pada bahagian bawah, hal lajunya adalah rendah, tekanannya adalah tinggi. Okay, so perbezaan tekanan kan, perbezaan tekanan, tengok yang bawah rendah, bawah tinggi, atas rendah, dia akan mewujudkan satu daya angkat. Daya angkat yang akan menolak sayap kapal terbang tu naik ke atas. Okay, so kalau soalan 4 markah, soalan 4 markah keluar untuk peksa. Okay, so awak ceritalah pada bahagian atas. Okay, sayap
kapal terbang. Okay, halajunya adalah tinggi. Tekanannya tekanannya adalah rendah. Pada bahagian bawah sayap kapal terbang. Kalau ada awak tak faham tulisan cikgu bagi tahu Cikgu, tapi kan kenapa kalau dekat bahagian atas dia punya halaju tinggi? Disebabkan oleh bentuk dia. Bentuk dia melengkung ke atas tu menyebabkan dia punya berlaku dia punya perubahan bentuk tu, itu yang menyebabkan dia punya halaju bahagian atas tu tinggi. Kalau yang bahagian bawah tu sebab bentuknya adalah dia mendatar macam tu kan. So bila dia mendatar macam tu, pada bahagian bawah tu halajunya rendah. Sama je lah. Sama je. Okay. So pada bahagian bawah sayap kapal terbang, halaju adalah rendah. Okay. Tekanan adalah tinggi. Okay, jadi perbezaan. Perbezaan tekanan menyebabkan wujudnya satu daya angkat. Okay, iaitu F. Kita boleh label kat sini F. Okay, so ini bentuk aerofoil, sebelah ni bentuk aerodinamik. Okay, kalau soalan disuruh tanya modify, dia tanya bentuk sayap kapal terbang, awak jawab, dia kan ada soalan yang bahagian jadual kan. Pernah jawab kan soalan modification, soalan nombor 9, 10, yang awak kena buat pengubahsuaian pada sesuatu objek ke, pengubahsuaian pada sayap kapal terbang ke. Ada pernah buat tak soalan pengubahsuaian? Tak pernah. Tak pernah. Saya tunjuk satu contoh. Mungkin pernah kot tapi awak tak ingat ke? Sekejap. Sebab takkan tak pernah buat kot. Saya tunjuk satu contoh. Ini soalan nombor 9 dengan 10. Umairah pernah jawab kan? Umairah kalau tak boleh nak ni boleh type je. Tak apa. Macam ni. Saya besarkan. Ni. Soalan nombor 9C ni. Awak kena mereka bentuk sebuah kereta lumba. Pernah awak tak soalan macam ni? Tak pernah? Pernah tapi dah lama lah. Lama dah. Yelah sebab COVID kan. Tak apalah, nanti kita tengok. Okey, jadi saya dah terangkan pasal Bernoulli. Bernoulli ni dia tak banyak. Ini je yang dia tak ada formula, tak ada apa-apa. So memang itu je lah yang saya boleh tegangkan. Tapi kalau kita tengok daripada segi aplikasi dia memang banyak. Okey, jadi ni kita panggil tube Venturi kalau tak salah saya. Venturi tube. Jadi kalau kita tengok kat sini, soalan yang A, B, C, D. Soalan pula. Jawapan A, B, C, D. Yang manakah yang betul? Ingat halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju rendah, tekanan tinggi. So yang mana awak rasa jawapan dia? Saya kecilkan. Agak-agak mana jawapan? Macam nak tahu cikgu kat mana tempat halaju tinggi cikgu, mana tempat halaju rendah cikgu. Macam mana nak tahu? A ke? A. Okay.
Humaira ada jawapan lain tak? Daripada A mungkin B. B. Okey, Humaira jawab B. Okey, kita tengok pernah tak awak siram pokok bunga kan? Lepas tu kan awak siram guna getah pipe kan? Awak nak bagi dia laju kan? Awak buat apa? Awak pergi tutup sikit, betul tak? Awak tutup sikit, laju dia pergi kan? Jadi maksudnya bila ruang tu sempit, bila ruang air tu sempit kat sini, contoh macam yang ni kan, laju dia adalah tinggi. Bernoulli cakap bila laju tinggi, tekanannya adalah rendah. Okay. Jadi kalau kita tengok kat sini, bila tekanan rendah, maksudnya air tu tak boleh naik tinggi. Dia adalah yang paling rendah sekali. Okay, jadi kalau cikgu tengok kat sini, yang ni yang paling tinggi, betul? So yang A salah. Yang ni dia second kan? Pun salah. Okay, yang ini sama ada C atau D. Okay, so C atau D. Okay, jadi kita nak tengok, okay, mula-mula bila air ni masuk daripada bilik air, tekanannya adalah sangat rendah. Sangat rendah. Okay, tetapi bila yang bahagian ni kita dah tahulah lajunya tinggi. Okay, tapi yang bahagian yang sebelah sini, yang ujung ni sebab dia baru tu keluar daripada tempat yang lajunya tinggi, maka lajunya adalah lebih tinggi berbanding yang depan ni. Okay, saya bandingkan ini dengan yang ni. Yang ni dah memang kita tahu paling tinggi. So yang ni sebab dia baru masuk, so daripada bilik air lajunya adalah paling rendah. Okay, yang ini lajunya adalah rendah tetapi tidak serendah yang pertama. Sebab dia baru keluar daripada tempat yang tinggi. So saya akan labelkan dengan satu janak panah sebab dia tengah-tengah. Jadi kita belajar kalau laju rendah, tekanan tinggi. So dia adalah yang pertama ni, tekanan ni paling tinggi sebab lajunya paling rendah. Yang ni lajunya rendah, tekanannya tinggi. So kalau kita nak susun macam mana? Ini paling tinggi kan? Ni lah kan? Ini paling tinggi, ini paling rendah, yang ini second. Okay, so jawapannya adalah D donkey. Boleh? Faham ni dia punya aplikasi prinsip Bernoulli. Okey, nombor 17. Ini adalah bab haba, bab tingkatan 4. Ini adalah tentang muatan haba tentu. Okey, so apa yang dimasukkan dengan muatan haba tentu? Boleh ingat ke tak? Muatan haba tentu. Muatan haba tentu. Okey, siapa yang ingat lagi? Apa yang awak ingat tentang muatan haba tentu? Tak payah rujuk buku. Apa yang awak ingat? Tak apalah yang agak-agak macam pernah dengar rasa formula ke apa-apa je lah yang awak ingat. Teringat rasanya. Saya ingat formula je. Okey, apa formula muatan bertentu? Q sama dengan MC theta. Okey, very good. Okay, Q sama dengan MC theta. Okay, itu muatan bertentu. Okay, Humaira ada ingat apa-apa tak? Tentang muatan bertentu. Ada tak ingat apa-apa? Mana ni line dia tak okey. Line awak tak okey Humaira? Okey. Okey. Apa yang awak ingat tentang muatan bertentu? Tak kisahlah, selain ingat, aku ingat formula je juga. Oh, okey, semua orang ingat formula. Okey, tak apa, at least adalah juga sesuatu yang awak ingat. Okey, muatan haba tentu. Apa itu muatan haba tentu? Okey, jumlah haba yang diperlukan okey, apabila jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Itu masuk muatan bertentu. Okey, so mesti awak tanya kan, apa benda lah yang dimasukkan dengan yang ni kan, jumlah haba ni. Okey, jadi katalah cikgu ada 1 kg bahan, blok katakanlah 1 kg cube. Okey, so maksudnya
Kalau saya kata muatan haba tentunya adalah 800 J kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Ini unit dia untuk muatan bertentu. Okey, katalah ini muatan haba tentu bagi cube ni. Maksudnya kalau untuk yang ni berat dia mesti 1 kg tak boleh kurang, tak ada. Kalau tak sebut kg tu dia jadi muatan haba je, tak ada tentu. Tapi kalau ada perkataan 1 kg dia jadi muatan haba tentu. Okey, jadi kalau berat objek tu, kata berat cube ni 1 kg. Dia punya muatan haba tentu 800 J kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Maksudnya untuk menaikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kg cube ni, dia memerlukan 800 joule tenaga haba. Okay. So kalau awak nak naikkan dia 1 darjah Celsius, awak kena bagi dia 800 joule tenaga. Awak kena panaskan dia sehingga 800 joule tenaga haba. Baru dia naik 1 darjah Celsius. Okay. So lepas tu kalau awak nak naik lagi 1 darjah Celsius, panaskan lagi 800 joule. So dah jadi 1600 joule. Okay. So itu maksudnya muatan haba tentu. Okay. Itu maksudnya. Kalau nak naikkan 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan, perlukan 800 kg. Itu maksud muatan haba tentu. Jumlah haba yang kita perlukan untuk naikkan suhu 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan. Okey, jelas tak? Boleh jelas? Okey. Okey, katalah cikgu ada 1 objek. Okey, so katalah ini 800 kan? Okey. 1 kg, tapi bahan yang berlainan. Dia punya muatan bertentu 800 joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Okey, soalan saya, siapakah yang cepat panas? Yang A ke yang B? Yang A, sebab muatan bertentunya lebih rendah. So A akan cepat panas. Okey, itu muatan bertentu. Dan lagi satu, Q sama dengan MC theta. Ini rumus dia. Yang awak cakap tu. So Q ni apa? Q ni adalah jumlah haba yang kita perlukan. Okey, berapa jumlah haba dia? M tu adalah jisim. Okey, C ni adalah muatan haba tentu. Jumlah muatan haba tentu. Theta ni adalah kenaikan suhu. So kenaikan suhu maksudnya suhu akhir tolak suhu awal. Okay. Suhu akhir tolak suhu awal. Okay, so itu dia punya rumus dia. Q sama dengan MC theta. Okay. M tu mesti dalam kg kena tukar Right. So itu tentang muatan haba tentu. Okey, lagi satu tentang haba pendam tentu. Okey, so saya nak masukkan muatan bertentu. Sekejap saya tengok kejap. Okey, tak apa, boleh masuk muatan bertentu nanti sebab dia ada kuat soalan. Alright, so tentang muatan bertentu ada tak yang tak faham? Faham. Ada nak tanya faham? Okey, so kita tengok yang ini. Nombor 17. Okey, nombor 17, dia nak suruh kita cari berapa kenaikan suhu. Maksudnya suruh cari kita theta tu berapa. So nak guna rumus apa? Q sama dengan MC theta. Okey, masalahnya sekarang ni dia tak bagi kita nilai Q. Kan? Dia tak bagi kita nilai Q. Macam ni kita nak cari theta kan? Sebab theta ni pada bahagian yang sebelah sini. Dia pada bahagian sebelah sini, dia tak bagi kita Q. So Q ni adalah kuantiti haba yang kita bekalkan. So guna rumus apa? PT. PT. PT tu datang dari mana? Tenaga apa tu? Tiba-tiba datang PT tu datang dari mana? PT tu datang dari mana? Maira jawab PT tadi. PT tu rumus apa Maira? PT tu datang dari mana? Okey, saya terangkan Kalau buat eksperimen ni, awak tak eksperimen ni kat sekolah untuk tentukan muatan haba tentu.
Tempat tak buat tahun lepas? Buat kan? Okay. So kita tengok kat sini dia ada 1000 watt. Okay, jadi pemanas ni dia dapat tenaga daripada mana? Daripada tenaga elektrik. Okay, daripada tenaga elektrik. Awak pasang plug, awak sambungkan pada pemanas. Okay, nanti pemanas tu dia akan panas. So awak boleh kira berapa dia punya kuantiti haba. Okay, so kalau kita tengok daripada asalnya daripada mana? Daripada tenaga elektrik. So PT tu sebenarnya adalah tenaga elektrik. So kita buat assumption dekat sini tenaga elektrik yang dibekalkan adalah sama dengan tenaga haba. Tenaga elektrik yang dibekalkan adalah sama dengan tenaga haba. Okay, so tenaga elektrik adalah rumusnya PT. Okay, tenaga haba MC theta. Itu rumus untuk tenaga haba. Okay, P saya adalah 1000. Okay, masa yang diperlukan adalah 10 saat. Okay, so GSIM adalah 5. Okay, C dia dah bagi berapa mata bertentunya? 400. Theta nak cari. Okay, so boleh kira berapa? Lima. Okay, so 5 darjah Celsius. Okay, so jawapannya adalah D donkey. Alright, yang last sebelum saya stop, sebab saya ada kelas lagi lepas ni rupanya. Nanti besok lah saya tambahkan masa. Tengoklah besok mungkin boleh start awal sikit tak? 4 suku boleh? Boleh. 4 suku sampai pukul 6 Okay. Nanti saya bagi link. Okay, nombor 18 dibagi kat sini. Yang manakah antara pasangan berikut adalah yang paling sesuai untuk dijadikan dasar dan pemegang? So dasar dia mesti cepat panas. Sebab kalau kita nak masak mesti nak panas tu kuali cepat kan. Kuali tu cepat panas kan. So dia mesti muatar bertentu rendah. Pemegang dia mesti muatar bertentu tinggi supaya dia tidak cepat panas. Sama juga kalau keluar soalan tu keluar pada soalan kertas esei, soalan modifikasi. Kalau dia tanya muatar bertentu, kalau awak jawab rendah, muatar bertentu rendah. So apa dia punya explanation? Supaya cepat panas. Kalau soalan dikata muatar bertentu tinggi. Kenapa muatar bertentu tinggi? Tidak cepat panas. Itu dia punya reason. Kalau awak jawab soalan nombor 9 macam cikgu tunjuk tadi. Tapi tak apa, kalau ada kita tengok. So kalau ini yang mana cikgu nak pilih ni? Dasar kuali saya mesti cepat panas. Jawapannya adalah R untuk base dia, R dan T. So jawapannya A. Okay, boleh? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okay, so kita jumpa esok pukul 4 suku Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, kita tunggu. Ada lagi seorang, tak salah saya. Aisyah dengan kita tunggu 2 minit Kalau tak ada cikgu mula. Okay, so sementara tu awak boleh Aisyah dengan Asri. Okay, sementara tu kita boleh jawab yang ni Sekejap ya. Saya rekod lain je.